Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Pilihan raya kecil DUN Pelangai yang akan diadakan pada 7 Oktober pada Sabtu menarik perhatian ramai orang. Nah, sudah pasti PN PAS bercita-cita besar untuk menang di kerusi DUN Pelangai yang kita memang tahu adalah kubu kuat Barisan Nasional UMNO. Saudara-saudara, kita juga mengetahui sebelum ini di mana terdapat calon dari PAS kalau tak silap yang pernah bertanding di situ namun hanya mendapat undi yang agak kurang memuaskan. Nah, pilihannya kecil DUN Pelangai sudah pasti menjadi perhatian ramai orang. Untuk Perikatan Nasional, untuk PAS, adakah gelombang hijau ataupun mungkin gelombang biru tua akan tersebar di DUN Pelangai hari Sabtu? Saudara-saudara yang amat dihormati semua, terdapat beberapa sumber mengatakan ceramah ataupun kampanye Perikatan Nasional untuk pilihan raya kecil DUN Pelangai dikatakan kurang sambutan. Nah, adakah itu menjadi petanda bahwa sekali lagi Barisan Nasional akan terus melebarkan kekuatan, terus mengekalkan kukuhnya kepimpinan Barisan Nasional di DUN Pelangai? Seperti yang kita tahu, 3 calon akan bertanding dari Perikatan Nasional, yaitu Cegu Kasim dan juga Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam dan juga seorang lagi calon bebas Hasli Helmi. Nah, terdapat kenyataan dari Taqiyuddin Hasan juga sebelum ini di mana terdapat maklumat bahwa kepada penyokong calon bebas Hasli Helmi, beliau sendiri menyeru pengundi-pengundi dan penyokongnya untuk menyokong calon Perikatan Nasional. Saya melihat itu adalah satu perkara yang sebagai pemerhati politik, satu perkara ini hanya pendapat secara pribadi. Satu perkara yang agak bukan menjengkelkan, tetapi agak terdapat kecurigaan saya rasa di situ. Susah-susah menjadi calon, nak bertanding, tetapi menyeru pengundi dan penyokong menyokong calon lain pula. Nah, tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut, adakah penyokong dari pengundi bebas, calon bebas yaitu Hasli Helmi terlalu ramai sehingga mampu memenangkan calon Perikatan Nasional? Dan adakah semua penyokong Hasli Helmi akan menyokong PN setelah melihat keyakinan Hasli Helmi sendiri pun tidak mahu menang di situ karena telah menyeru penyokongnya sendiri, pengundinya sendiri mengundi calon PN. Nah, itu satu dapatan saya melalui artikel. Dalam pada itu, saudara-saudara, saya juga ada membuat beberapa pemerhatian, beberapa penyelidikan. Ada juga bercerita dengan kawan-kawan pemerhati politik, dan ada juga melihat media. Kita juga mendengar ceramah dan kampanye untuk Perikatan Nasional di DUN pilihan raya kecil untuk Pelangai. Agak suram sambutannya. Saya membuat satu pemerhatian dari channel ini. Pilihan raya kecil DUN Pelangai 7 Oktober, siapa layak menang? Saya meletakkan 3 undian di sini. Dan yang mengejutkan, ataupun mungkin tidak mengejutkan juga, di mana undian tertinggi setakat ini yang saya dapat adalah calon dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam mendapat undian tertinggi melalui kajian yang saya buat, yaitu sebanyak 84% undian, manakala dari Perikatan Nasional yaitu Cegu Kasim 11% dan calon bebas Hasli Helmi 5%. Nah, bila kita mengambil semula kiraan tadi,
pengundi Hasli Helmi dan juga pengundi PN, yaitu Cikgu Kasim, dicampurkan 11 tambah dengan 5%, masih lagi 16%, dan tidak mampu pun mendekati kemenangan 84% yang melalui kajian saya yang dimenangi oleh BN dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam. Nah, pada Sabtu ini pilihan raya kecil Dun Pelangai sudah pasti menjadi tumpuan ramai. Nah, ada yang kata BN tetap akan berkuasa, ada juga kata PN dan BN setakat ini setara. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau benar BN akan menang lagi, dan mungkin ada sudah yang merasa Barisan Nasional confirm akan menang, ini pasti menjadi satu berita buruk kepada Perikatan Nasional PAS yang dilihat kalah, dan kalah lagi. Kalau pada PRK Dun Pelangai ini pun PN kalah. Seperti yang kita tahu, pada pilihan raya kecil baru-baru ini, Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai juga menunjukkan kekuatan PH. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Kita bercerita tentang hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baru-baru ini, keputusan mahkamah yang menolak permohonan Dr. Mahathir berkaitan dengan saman RM150 juta. Wah, sudah pasti penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berteriak Yahoo, hore, dengan kemenangan awal ini untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu sebelum ini, kekalahan Tun Dr. Mahathir pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu yang membuktikan penolakan terhadap Tun Mahathir. Beliau hari ini bukan lagi ahli parlimen, bahkan telah kalah di Langkawi. Uang deposit pun tak dapat balik. Ada yang kata Mahathir dah tak ada harapan, Mahathir patut rehat, Mahathir patut tinggalkan dunia politik dan fokus untuk menjadi negarawan. Walaupun ramai yang menjangka selepas pilihan raya umum ke-15, Mahathir akan bersarah sepenuhnya, Mahathir akan berehat. Namun tuan-tuan dan puan, Tun Dr. Mahathir masih mempunyai semangat sebagai seorang ahli politik. Bahkan hari ini beliau menjadi penasihat untuk PAS Perikatan Nasional bagi 4 negeri takbiran PAS PN. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, kita tahu keputusan mahkamah yang menolak permohonan Dr. Mahathir, di mana Mahkamah Tinggi Shah Alam baru-baru ini telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mahu pengerusi Pakatan Harapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan sumber dokumen yang digunakan. Ini adalah berkaitan dengan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Mahathir memperkayakan diri dan kronia. Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussain yang menolak permohonan tersebut dalam saman fitnah RM150 juta yang difailkan oleh Mahathir terhadap Anwar. Nah, berkaitan dengan orang cakap Mahathir dah tak ada harapan. Bukan tak ada harapan. Bukan tak ada harapan berkaitan dengan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tetapi tak ada harapan lagi untuk beliau menjadi ahli parlimen. Mungkin beliau perlu tunggu 2027, yaitu pada pilihan raya umum ke-16. Kita juga mendapati sebelum ini maklumat bahawa kerajaan perpaduan akan kekal. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri membuat pengakuan akan kekal sebagai PMX ataupun PM ke-10 sehingga pilihan raya umum ke-16. Setelah GPS juga menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga PRU 16.
begitu juga sokongan-sokongan dari parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, keputusan mahkamah yang mengejutkan di mana Mahathir memfailkan saman fitnah terhadap Anwar dalam bulan Mei, ekoran dari dakwaan Anwar. Ketika Kongres Kebangsaan PKR khas pada 18 Mac, menurut laporan Malaysia kini, mahkamah mengarahkan Mahathir membayar kos RM2000 kepada Anwar. Manakala peguam Mahathir, Rafiq Rashid Ali berkata, mahkamah memutuskan sedemikian kerana perkara yang dibangkitkan berlaku dalam tempo masa lama dan tidak mempunyai dokumentasi khusus. Ini adalah berdasarkan kenyataan pembelaan Anwar. Pengurusan kes saman fitnah ini akan berlangsung pada 3 November. Dalam hujah pembelaan, Anwar merujuk kepada bantuan keuangan yang diberikan kepada anak-anak Mahathir dan juga amalan kronisme dan nepotisme sewaktu pentadbiran Mahathir selama 22 tahun. Nah, pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Mahathir memperkayakan diri dan kroni, dan akhirnya berkaitan dengan saman RM 150 juta pula, mahkamah menolak permohonan Dr. Mahathir. Nah, kalau dapat dibuktikan bersalah, adakah Tun Mahathir pula akan dikenakan tindakan undang-undang ataupun mungkin dikenakan tindakan undang-undang sehingga paling teruk yaitu dipenjara. Nah, semua itu kita tunggu keputusan seterusnya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.